Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita nak ulang kaji UPKK dalam subjek Jawi. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, arahan soalan dia adalah bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, dalam soalan 1 hingga 10 ni biasanya dia akan tanya berkaitan dengan ejaan sesuatu dengan ejaan yang paling tepat ataupun penggunaan perkataan yang betul. Okey, so jom kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1, hukuman yang dijatuhkan oleh tepat kosong adalah muktamad. Okey. So kat sini dia nak perkataan yang di tempat kosong ni dia nak perkataan hakim. So yang mana satu ejaan hakim yang betul? Okey, hakim ni adalah istilah agama yang ditulis dengan huruf alif waw ya. Apa maksud dia? Bunyi vokal a, u ataupun i tanpa huruf vokal pada istilah agama ditambah dengan huruf vokal alif, waw atau ya pada perkataan pinjaman bahasa Arab yang digunakan dengan pengertian umum. So maksudnya hakim ni kalau dalam bahasa Arabnya kita tulis ha alif kaf mim, tapi oleh kerana bunyi dia kim, hakim, dalam Jawi kita tulis ha alif kaf ya mim, hakim. So jawapannya adalah dal. Okey. So ejaan yang tepat bagi perkataan hakim. Okay, so hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah muktamad. So hakim ni adalah istilah penggunaan di dalam mahkamah lah. Okey. Seterusnya soalan kedua. Siti membeli sebuah, okey, sebuah apa? Tempat kosong untuk dijadikan bahan rujukan. Untuk dijadikan bahan rujukan. So kalau kita tengok pilihan alif ba jim dal itu merujuk kepada perkataan kamus. Okey, merujuk kepada perkataan kamus. So perkataan kamus ni adalah perkataan bahasa Arab yang dimelayukan. Okey, bahasa Arab yang dimelayukan menjadi kata umum. Okey, apa maksud dia? Perkataan bahasa Arab yang telah diterima dalam bahasa Melayu. Ejaan kamus ni. Cara eja dia adalah ditulis mengikut sebutan dalam bahasa Melayu, tapi bagi ejaan kamus ni masih sama ejaan Arab dan Melayunya. So kalau dalam bahasa Arab disebut qamusun, qamus. Okay, so dalam bahasa Melayu tetap juga qamus. Okay, so jawapan yang tepat adalah ba. Okay. Soalan ketiga. Selepas solat, Muhammad mengamalkan zikir sebelum doa. Okay, selepas solat Muhammad mengamalkan zikir sebelum doa. Zikir ni perkataan juga perkataan bahasa Arab yang bunyi vokal dia ditulis. So dia jadi zal ya, ni vokal yang ditulis. Ni semula-semula. Okay, zal ya kaf ya ra, zikir. Okay, so jawapan yang tepat adalah jim. Okay. Ejaan dalam bahasa Arabnya zal kaf ra sahaja. Contohnya ejaan zikrullah. Zikrullah. Zal kaf ra ni ejaan yang dalam bahasa Arab, tapi dalam Jawi kita tambah vokal ya. Okey, tambah dua ya kat situ, zikir. Okey, seterusnya soalan keempat. Pak Abu yang bertopi itu menjual apa di taman permainan.
So kat sini pilihan jawapan dia berkaitan dengan ice cream. Okay, ice cream. So kita tulis ice cream. Okay, suku kata pertama adalah ice. Suku kata kedua cream. Ice ejaan dia alif hamzah sin. Cream pula kaf ke ra ya mim, ice cream. So dia jadi alif hamzah. Bukan. Sekejap Ice ni alif hamzah yasin. Okey, alif hamzah yasin. Kemudian cream kaf ra ya mim, cream. So jadi alif hamzah ya sin kaf ra ya mim, ice cream. So ejaan yang tepat pada jawapan alif. Okey, seterusnya murid lelaki itu diusung masuk ke dalam. Okey, ke dalam apa? Alif ba jim dal, pilihan jawapan dia adalah ambulans. Ambulans. Okey, ejaan ambulans, yang mana satu yang betul? am bu lan. Okey. Okey, bunyi huruf S pada kata pinjaman bahasa Inggeris ni kita kena asingkan dia punya huruf. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Bunyi alif mim, bu ba waw, lan lam alif nun. Okey, jadi KVK, huruf konsonan vokal konsonan. So bila ada vokal alif kita buang menjadi lan. Okay, kemudian ada S tambah huruf sin yang dipisahkan. So jadilah ejaan ambulan ialah lan. Okay, kemudian pisahkan sin. So jawapan yang tepat adalah pada ejaan jawapan huruf jim, ambulans. Okay, seterusnya pelakon cilik itu pernah apa? Dalam filem Nujum Pak Belalang. Okay, kat sini dia nak ejaan berlakon. Okay, berlakon. Pelakon cilik itu pernah berlakon dalam filem Nujum Pak Belalang. So yang mana satu ejaan berlakon yang betul? Okay, berlakon. Okay, lam alif, kun kaf waw nun. So jadilah ejaan dia berlakon. So jawapan yang tepat adalah dal. Okay, seterusnya soalan ke-7. Okay. Mimi sedang mengikat rambutnya. Mimi sedang. Okay. Alif ni menyikat, mensikat. Okay, so yang mana satu betul? Jawapannya ba. Okay. Jawapan dia ba. Baru ayat tu sempurna. Mimi sedang menyikat dan mengikat rambutnya. Okay, so kita tengok.
Asal perkataan menyikat ni adalah sikat. Bila ada penambahan imbuhan sikat ni dia tak jadi mensikat dah, dia akan jadi menyikat. So jawapan yang tepat adalah ba. Mimi sedang menyikat dan mengikat rambutnya. Okey, seterusnya soalan 8. Okey. Para kat sini dia nak jawapan pelarian. Pelarian. Okey, para pelarian itu kekurangan makanan. Okey, pelarian itu kekurangan makanan. So kita nak tengok ejaan pelarian yang betul. Okey. Allah. Okey, ejaan pelarian. Pelarian. Okey. So kat sini huruf pa je. La, lam alif. Kemudian rian ni kita letakkan royanun sahaja. Tak perlu ditambah dengan alif hamzah ke apa ke. So ejaan pelarian yang betul adalah ba. Okey, seterusnya soalan 9. Peserta berumur 12 tahun ke atas sahaja dibenarkan mengisi borang. Okey, peserta berumur 12 tahun ke atas sahaja dibenarkan mengisi borang. Borang apa dia nak? Borang penyertaan. Okey. So, kat sini dia nak ejaan penyertaan. Penyertaan. Okay. So, penyertaan. Pa ataupun huruf pa sahaja. Penyer. Nyer. Nya. Ro. Penyer. Ta alif. An. Hamzah. Nun. So, jadi ejaannya adalah penyertaan. Okay, hamzah ni mesti selari dengan huruf yang lain. Penyertaan. So, ejaan yang tepat pada jawapan jim. Okay, penyertaan. Okay, seterusnya soalan 10. Okay, Murni membeli. So, jawapan dia nak kat sini seutas. Seutas rantai tangan untuk dihadiahkan kepada ibunya. Okay, Murni membeli seutas rantai rantai tangan untuk dihadiahkan kepada ibunya. Okay. So, yang mana satu ejaan seutas yang betul? Okay, seutas. Okay, seutas. Okay, se ni adalah imbuhan huruf sin sahaja. U. Okay, bila ada imbuhan se kat depan, U ni dia merujuk kepada huruf alif. Wow. Okay, seu. Tapi bila ada apa ni? Ada imbuhan se ni kena tambah hamzah ke atas alif. Kemudian tas. Ta alif sin. Okay, ta alif sin ni terjadinya KVK. Konsonan, vokal konsonan. Konsonan huruf alif dibuang. So, jadilah okay, tas. Tasin sahaja. Okay. Ejaan yang betul adalah se. Okay. Tas. Okay. Seutas ejaan yang tepat pada pilihan jawapan huruf dal. Okay. Seutas.
Murni membeli seutas rantai tangan untuk dihadiahkan kepada ibunya. Okey, seterusnya soalan 11. Okey, soalan 11 hingga soalan 15. Okey, soalan arahan soalan dia, tandakan right pada ejaan yang betul. Okey, 11 gerakan. Okey, mana ejaan gerakan yang betul? Okey, gerakan. Okey, gerakan gerakan. Okey, ejaan yang betul bagi gerakan ni adalah yang ini. Okey. Tak perlu ada tambah alif. Okey. Kemudian penghulu. Okey. Perkataan penghulu, ejaan yang tepatnya adalah yang ini. Penghulu. Okey, kita guna ha, bukan ha. Okey, yang ni salah, yang ni betul. Okey, so jawapannya pada sebelah kanan. Okey. Okey, seterusnya seiringan. Seiringan. Okey, macam tadi kita tengok bila ada imbuhan se, lepas tu ada yang berkaitan dengan huruf alif, se-i, i kan, alif ya. Huruf alif tu mesti ada hamzah ke atas. So jawapan dia seiringan. Sin, se, alif, hamzah, ya, seiringan. Okey, kalau yang ni hamzah dia kat bawah. So kita tak terimalah jawapan yang tu. Okey, kemudian kegemilangan. Kegemilangan. Yang mana satu ejaan kegemilangan yang betul? Okey. Jawapannya yang sebelah sini. Okey, kegemilangan. Kemudian seterusnya mengutamakan. Okey, mengutamakan, ejaan yang tepat adalah yang ini. Okey, so gerakan, ni jawapan dia. Penghulu, seiringan, kegemilangan, dan mengutamakan. Okey. Soalan 16 hingga 20. Bina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan dan jenis ayat yang diberi. Okey. Bina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan dan jenis ayat yang diberi. So dia bagi perkataan dan dia bagi jenis ayat yang dia nak. So kita kena buat ayat berdasarkan perkataan dan jenis ayat yang diberi. Okey, soalan 16, perkataannya adalah harimau. Dia nak ayat nafi. Okey. So ayat nafi ni biasanya guna perkataan tidak. Allah. Sebut lain, eja lain. Okey, guna perkataan tidak atau bukan. So kita cuba buat ayat dia gunakan perkataan harimau. Okey, harimau. Harimau itu tidak. Okey, ni kita guna perkataan tidak kan. Okey, harimau itu tidak makan selama beberapa hari. Okey, harimau itu tidak makan selama beberapa hari. Penggunaan perkataan tidak tu menunjukkan
kita ayat itu adalah ayat nafi, penafian terhadap sesuatu. So bagi harimau tu kita nafikan dia tidak makan selama beberapa hari. Okey. Perkataan seterusnya 17, perkataan yang diberi adalah teksi ayat penyata. Okey, kita nak bina ayat yang nak menyatakan sesuatu yang ada kaitan dengan teksi. Okey, so kita buat ayat yang mudah sahaja. Ibu ke kedai, ibu ke kedai menaiki, menaiki teksi. Oh, salah. Okey, ibu ke kedai menaiki teksi. Okey, ayat penyata. Kemudian 18. 18 sungai, perkataannya sungai, jenis ayat adalah seruan. So ayat seruan ni mesti ada kata seru dan tanda seru. Okey. Menggunakan perkataan sungai. So kita masukkan kata seru terlebih dahulu. Contohnya wah, ni kata seru, kemudian koma. Okey, koma, wah bersihnya. Okey, wah bersihnya sungai di kampung ini. Okey, lepas tu letak tanda soal kat belakang. Dia mesti ada kata seru, tanda soal pula, maaf. Mesti ada kata seru, wah, ataupun apa-apa kata seru, kemudian ada tanda seru kat belakang. Yang ni tanda seru. Okey. Seterusnya soalan 19. Okey, soalan 19. Perkataan yang dia nak adalah kita guna perkataan kasut, jenis ayat tanya. Okey, ayat tanya ni mesti ada kata soal ataupun kata tanya. Kemudian mesti ada tanda soal. Okey. Menggunakan perkataan kasut. So senang, tanya harga kasut je lah kan. Nak tanya harga kasut. Okey. Berapakah? Okey, berapakah harga kasut itu? Okey, berapakah harga kasut itu? Okey, so kat sini berapakah ni adalah kata tanya dan kat sini ada tanda soal. Okay, itu ayat tanya. Okey, kemudian perkataan yang diberi adalah beratur. Okey, beratur. Jenis ayat yang dia nak adalah kehendak. Okay, so kehendak ni sama ada kita guna perkataan tolong atau sila atau apa lagi lupa dah. So tak apa, kita guna perkataan sila. Okey, sila beratur, sila beratur semasa mengambil makanan. Okey. Sila beratur semasa
mengambil makanan. Okey, kataan sila ni adalah ayat kehendak. Okey, seterusnya. Arahan soalan 21 hingga 25, letakkan tanda baca yang betul. Dia ada pembuka kata, tanda soal, koma, uh, sorry. Tadi dia ada pembuka kata pula. Titik bertindih. Okey, titik bertindih, tanda soal, koma, pembuka kata, noktah dan tanda seru. Okey, so 21, bagaimanakah keadaan ayah kamu? So, bagaimanakah ni kata tanya. Okey, tanda baca yang betul, yang tepat ataupun yang sesuai mestilah tanda soal. Okey, tanda soal. Okey, kemudian 22, berdebah. Okey, berdebah ni kata seru. Berani kamu menolak kerusi saya? Okey. Macam salah je intonasi tu kan. Berdebah, berani kamu menolak kerusi saya? Macam tu. So, kat sini kita letak tanda seru. Sebab berdebah tu kata seru. Okey, kat belakangnya kita masukkan tanda seru. Okey. Seterusnya ayat 23, Adnan berkata, sayalah yang menjaringkan gol itu. Okey, so kat sini kalau kita tengok dia ada penutup kata. So mestilah kat depan ni ada pembuka kata. Ataupun selepas Adnan berkata, kita buat pembuka kata tu untuk menunjukkan itu adalah ayat ataupun kata-kata daripada Adnan tu. So tanda baca yang sesuai adalah pembuka kata. Okay, seterusnya 24. Ada 3 warna asas dalam seni, iaitu merah, kuning dan biru. So bila ada 3 perkara yang kita nak terangkan, sebelum perkataan dan, kita kena letak koma kat sini. Okay, so tanda baca yang betul adalah koma untuk berhenti sekejap ataupun kita nak spesifikkan warna tersebut. Okay, ada 3 warna asas dalam seni, iaitu merah, kuning dan biru. Okey. Kemudian soalan 25. Beliau baru sahaja selesai menyampaikan ucapan perasmian. Okey, ni ayat yang biasa, ayat penyata, kita letak tanda noktah. Okey, titik sahaja. Okey, seterusnya soalan 26 hingga 30. Arahan soalan, isi tempat kosong dengan jenis ayat yang betul. Okay, isi tempat kosong dengan jenis ayat yang betul. So, kita kena baca dulu ayat-ayat yang pada soalan 26 hingga 30. Kemudian kita letakkan sama ada ianya ayat kehendak atau ayat nafi atau ayat penyata. Okay. 26. Siapkan latihan sebelum balik. Siapkan latihan sebelum balik. Ini adalah ayat kehendak. Okay, ayat kehendak. Okay, bila tengok kepada perkataan siapkan. Siapkan ni macam bentuk arahan ataupun kehendak. Okay. Seterusnya 27, bersukan memupuk semangat juang. Okay, ini adalah ayat yang biasa, ayat penyata. Okay, ayat penyata. Okay, seterusnya, ibu menaiki komuter setiap hari. Ibu menaiki komuter setiap hari. Ini pun ayat yang biasa, ayat penyata. Nak menyatakan yang ibu tu dia naik komuter je setiap hari. Okay. Okay, seterusnya, saya tidak pernah berputus asa dalam pelajaran. Okay, ini adalah ayat nafi.
Kenapa? Sebab ada perkataan tidak. Ayat nafi ni dia guna tidak ataupun bukan. Menafikan sesuatu. Okay. 30. Sila tutup paip air selepas digunakan. Okay. Ada perkataan sila bermaksud arahan ataupun ayat kehendak. Okay. Kehendak. Okay, baik. Seterusnya soalan nombor 30. Arahan soalan dia rumikan ayat-ayat berikut. Okay, rumikan ayat-ayat berikut. Okay, udara di kampung sangat nyaman. Udara di kampung sangat nyaman. So, kita tulis udara di kampung sangat nyaman. Okay. Kemudian yang kedua, pinggan mangkuk mestilah dicuci. Okay, pinggan mangkuk mestilah dicuci. So, kita rumikan pinggan mangkuk mestilah dicuci. Okey. Seterusnya, cuaca panas akan berakhir. Okey, cuaca panas akan berakhir. Cuaca panas akan berakhir. Okey, cuaca panas akan berakhir. Okey, seterusnya kita tengok ayat dia lagi. Okey. 34. Kem motivasi pelajar cemerlang. Kem motivasi pelajar cemerlang. Okey, kem. K-E-M. Kem motivasi pelajar cemerlang. Okay. Terusnya 35, berikan sumbangan kepada mangsa kebakaran. Okay. Berikan sumbangan kepada mangsa kebakaran. Okay. So, selesai soalan rumikan. Seterusnya soalan jawikan. Okay, arahan soalan dia, jawikan rangkai kata berikut. Okay, yang ni tabung haji. Okay, tabung haji. Tabung, ta alif, ta bawaunga, tabung haji, ha alif, jim. Okay, tabung haji. Okay, seterusnya reka bentuk. Okay, reka bentuk. Okay, ro, ya, kaf, reka bentuk. Banun, ben, tawa, kof. Bentuk. Reka bentuk. Okey, seterusnya permata pintar. Permata pintar. Faro, per, mim alif, ta. Mata, permata pintar. Pa, ya, nun, ta, ro. Pa, ya, nun, ta, ro. Pintar. Okey, kemudian
jambangan bunga. Okey, jambangan bunga. Jambangan bunga. Bawah nga alif. Okey, jambangan bunga. Seterusnya rumah perlindungan. Okey, rumah perlindungan. Rumah ra waw mim ha rumah perlindungan. Para per lin lam ya nun dal waw perlindungan. Okey. Okey, jawikan selesai. Seterusnya soalan 41 hingga 45. Okey. Arahan soalan, baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, kita baca dulu petikan. Petikan ni, Ipoh 7 Jun, 4 atlet dari negeri Perak antara yang akan mewakili negara pada Sukan Olimpik Khas Dunia yang berlangsung di Berlin, Jerman pada 17 hingga 25 Jun ini. Sukan Olimpik Khas Dunia merupakan tamasya sukan khusus bagi orang kurang upaya (OKU) yang mempertandingkan 26 acara termasuk badminton, olahraga, bowling dan berbasikal. Okey. Wafi Anas, atlet istimewa yang mengalami masalah pembelajaran itu, mengakui berasa gemetar tatkala membawa nama negara ke tamasya dunia. Namun beliau berharap akan mampu mempamerkan aksi terbaik bagi acara larian 100 meter, 4 kali 100 meter dan lompat jauh yang disertainya. Atlet khas Malaysia akan bersaing dengan 7,000 atlet dari 190 negara dalam 6 acara sukan, iaitu renang, badminton, olahraga, pingpong dan bowling. Okay, ada lagi? Okey, so kat sini dia tulis petikan Astro Awani 7 Jun 2023. Okay, itu petikan dia. Petikan berbentuk berita. Okay. So soalan dia, di manakah Sukan Olimpik Khas Dunia akan diadakan? So jawapan dia dekat, berlangsung di Berlin. Okay, di Berlin, Jerman. So ni jawapan dia. So kita tulis balik. Okay, Sukan Olimpik Khas, Sukan Olimpik Khas Dunia akan diadakan di Berlin. Macam mana je Berlin tadi? Okay. Di Berlin. Di Berlin, Jerman. Okay. Seterusnya, tuliskan 2 acara atlet Malaysia yang dipertandingkan. Okay, tulis 2 acara atlet Malaysia yang dipertandingkan. Okay. Kat mana tadi?
khusus orang kurang upaya yang mempertandingkan 26 acara. Okey, Malaysia akan bersaing dengan 700 negara dalam 6 acara sukan, iaitu, okey, yang ni jawapan dia: renang, badminton, olahraga, pingpong, bowling. Ini yang atlet Malaysia akan bertanding. So dia nak minta 2 sahaja, kita tulis renang. Okey, renang dan bowling. Bolehlah pilih mana-mana nak masukkan, pingpong ke, badminton ke. Okey. Seterusnya, berapa buah negara yang terlibat dalam sukan Olimpik khas itu? Berapa buah negara yang terlibat? 190 negara. Okey. 7,000 atlet dari 190 negara. So kat sini dia tanya soalan negara sahaja. So kita jawablah 190 negara. Okey, 190 negara. Okey, seterusnya, tulis 2 perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Tulis 2 perkataan pinjaman bahasa Inggeris. So yang mana satu kita nak pilih? Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, cuba kita tengok balik. Mewakili negara dalam sukan. Okey, ni Olimpik pun Olimpik bahasa Inggeris. Semasa sukan orang upaya. Olimpik, okey, satu dah jumpa. Apa lagi? Badminton pun perkataan bahasa Inggeris. Pingpong, bowling pun perkataan bahasa Inggeris. So kita tulis kat sini. Oh, ada atlet. Atlet pun perkataan bahasa Inggeris. Ni. So kita boleh tulis kat sini. Jawapan dia atlet. Okay, atlet. Dan bowling. Okay. Kemudian tulis 2 perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Apitan ni maksudnya ada kata dasar. Okey, kata dasar. Okey. Kemudian ada imbuhan di depan, ada imbuhan kat belakang. So kat sini kita boleh tulis yang mana mewakili. Okey, yang ni boleh mewakili. Perkataan asal dia adalah wakil, tapi ditambah imbuhan me dengan li kat belakang. Mewakili sukan. Yang mana lagi? Merupakan. Okey, merupakan pun boleh. Perkataan dasar dia adalah rupa. Pembelajaran. Okey, perkataan asal dia belajar. Okey, tak apa. Kita tulis yang ni dulu. Jumpa dah tadi. Merupakan. Merupakan. Dan pembelajaran. Pembelajaran. Okey. Dua-dua ni ada imbuhan apitan. Ada imbuhan sebelum dan ada imbuhan selepas kata dasar. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video ulang kaji UPKK bagi subjek Jawi pada kali ini.
Saya mohon maaf sekiranya ada perkara-perkara ataupun ada beberapa soalan yang tidak saya terangkan dengan lebih jelas kerana macam itulah, kurang mahir. Maaf, saya mengakulah kurang mahir dalam Jawi ni, tapi saya cuba untuk kita dapatkan jawapan dan menolong untuk ulang kaji. Okey, sekadar itu saja. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subscribe, jangan tak subscribe.